Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Ta'ala membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu. Sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan. Dan juga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan salah satu daripada hari bid di Jamadil Akhir, 13 Jamadil Akhir. Maka bererti lebih kurang dalam 17 hari lagi kita akan bertemu dengan Rejab. Dan Rejab itu adalah merupakan starting point kepada Ramadan yang bakal kita tempuhi lebih kurang daripada 80 hari lagi, insya-Allah. Okey. Seperti mana yang saya selalu sebut-sebutkan tentang sahabat tahun, bila kita nak masuk Ramadan, maka kita kena tahu kejayaan dan kesempurnaan Ramadan kita itu sebenarnya bermula adalah pada bulan Rejab. Okay? Dia bukan bermula daripada satu Ramadan. Kita nak berjaya Ramadan, nak dapat taqwa, nak dapat pengampunan Allah, nak menghidupkan Ramadan dengan macam-macam amalan, dia bukan bermula daripada satu Ramadan. Dia sebenarnya bermula daripada satu Rejab. Bermula daripada satu Rejab. Dan kita menghampiri tempoh-tempoh tersebut berbaki daripada 17 hari ini. Sebab itu saya sebutkan hari ini adalah hari bid, iaitu salah satu daripada hari putih 13 Jamadil Akhir. Berarti hari ini Sabtu, hari ini Jumaat Sabtu. Okay. Lebih kurang kalau ke saya tersilap. Tapi saya hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Lebih kuranglah. Jadi kita dah masuk separuh dah. Nak masuk separuh Jamadil Akhir. Jadi bakal bertemu dengan Rejab. Dan Rejab merupakan salah satu daripada Arba'atun Hurum. Antara 12 bulan yang Allah Ta'ala ciptakan. Ada 4 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram ni seperti mana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, melakukan amal saleh di dalamnya, Allah akan gandakan pahalanya, dan melakukan maksiat di dalamnya, Allah juga akan menggandakan azabnya. Dalam bahasa mudahnya, bulan haram ni dia lebih kurang seertilah dengan maksud tanah haram. Beribadah ditambah digandakan pahala, melakukan maksiat akan juga digandakan azab. Jadi suka ataupun tidak, nak apa ataupun tidak, Rejab itu adalah bulan yang kita kena berusaha, bermujahadah, melakukan amal saleh. Sebab adanya tawaran istimewa, kamu beramal, digandakan pahala. Dalam masa yang sama, ada juga ancaman pada bulan haram, iaitu Rejab ni, melakukan maksiat, Allah ancam dengan digandakan azab. Jadi itulah baiknya Rejab itu bulan haram kerana dia adalah permulaan kepada bulan Ramadan. Kita nak melatih diri kita beramal saleh, susun balik jadual kita, waktu-waktu harian kita daripada bangkit tidur sampai tidur semula dengan puasa sunatnya, kemudian dengan qiyamul lailnya, solat subuh jamaahnya, solat duha, kemudian majlis ilmu, zuhur jamaah, asar jamaah, diselangi dengan bacaan Quran, wirid, zikir dan sebagainya. Latihan itu bermula pada bulan Rejab. Okay, sebab itu para orang Arab dahulu menyebutkan Rejab itu sebagai Syahrul Asam. Bulan pekak. Bulan pekak. Sebab apa? Bulan itu tak didengari lagi dah pertelingkahan, pergaduhan, peperangan dan sebagainya. Dan bulan itu
sebagai permulaan untuk bertemu dengan Ramadan. Jadi masuk je Rejab nanti tuan-tuan, kita binalah suasana dalam rumah tangga kita, suasana-suasana Ramadan, dengan bacaan-bacaan Quran yang banyak, galakkan anak-anak kita khatam sehari, kan, satu juzuk ke, dua juzuk ke, besok kalau besoklah, maksudnya 13 Jamadil Akhir esok. Jadi hari ini kira hari puasa sunat Khamis lah. Dapat 4 hari lah, Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Okay, jadi ala kulli hal, apapun tuan-tuan, kita nak masuk kepada Rejab dan lepas tu Sya'ban dan sebab tu Ramadan. Sebab itu, ada seorang ulama mengarang satu kitab, iaitu namanya kitab Lataif Ma'arif, namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang sangat masyhur. Dia merakamkan satu perkataan daripada Al-Imam Abu Bakar Al-Bahili yang menyebutkan Rejab adalah bulan kita bercucuk tanam, manakala Sya'ban bulan kita menyiram tanaman, manakala Ramadan adalah bulan kita menuai hasil tanaman. Maksudnya Rejab adalah bulan kita paksa diri kita melakukan amal soleh, paksa diri. Tak baca Quran, baca Quran. Tak bangun qiyam, tak jaga jamaah. Bila? Ramadan. Kita paksa diri kita. Nanti masuk Sya'ban, ibadah tu dah berjalan, dah menjadi rutin, maka pada bulan Sya'ban nanti kita hanya siram tanaman. Artinya tinggal nak polish sahaja. Bukan baru nak paksa-paksa diri, tak ada dah. Kita nak polish. Quran sebelum ni baca, tapi kita nak sempurnakan bacaan. Kita dah start dah, maka kita target setengah juzuk satu hari, ataupun satu juzuk satu hari, bergantunglah kepada matlamat masing-masing. Manakala Ramadan nanti menuai hasil tanaman, artinya masuk satu Ramadan bukan lagi bulan paksaan, bukan lagi bulan yang kita baru nak cari ilmu, bukan bulan yang baru lagi kita nak dengar kuliah-kuliah Ramadan. Tak. Ramadan adalah bulan kita menikmati ibadah. Kita dah dapat momentum dah. Tinggal nak menikmati ibadah yang kita lakukan. Saya mudah nak kata tuan-tuan, Sya'ban dan Ramadan tu dia punya momentum dia macam kalau kita dah berpuasa, kita dah masuk hari yang ke-20 dah. Kalau pergi bazar Ramadan tu tak teringin pun nak beli apa-apa. Kalau buka tu cukup seteguk air, cukup hanya makan sedikit buah-buahan ataupun kuih-muih dah memadai dah. Ibadah pun dah rasa seronok dah rasa manis. Quran pun dah rasa nikmat dah. Bulan Ramadan tu kita dah mula menikmati dah. Tubuh pun dah rasa ringan dah. Yang itulah momentum yang kita nak dapat pada bulan Sya'ban. Dan Ramadan tu tinggal nak menikmati. Bukan baru latih-latih nak bangun tidur. Kan? Baru nak adjust masa. Tak ada dah. Okay. Jadi yang lepas-lepaslah. Kita akan bertemu dengan hari-hari yang istimewa. Yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Maka kita letaklah matlamat lebih awal. Kita ada tempoh lagi ni. 15 hari lebih kurang. 16 hari, 17 hari ni. Dah masuk hari putih ni. Maka usahakanlah sebaik mungkin. Doakan saya doakan tuan-tuan lah. Sama-sama kita nak mendapat keredaan Allah dan kita nak keluar daripada Ramadan nanti untuk mendapat taqwa. Naik darjat lagi. Tambah calit lagi lah tuan-tuan. Sebelum ni dah jadi Muslim, dah jadi mukmin, nak naik lagi darjat, nak jadi muttaqin. Muttaqin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita surah yang ke-52 daripada Al-Quran, iaitu surah yang dikenali sebagai surah At-Tur. Surah 52, surah yang dikenali sebagai surah At-Tur. Dan ayat yang kita sambung pada hari ini adalah ayat yang ke-35. Okay, ayat yang kita sambung hari ini adalah ayat yang ke-35. Sebelum ayat 35 ni, Allah Subhanahu Wa Taala selepas bercerita berkaitan tentang nikmat syurga Allah, kita dah bincang panjang lebar berkaitan dengan nikmat syurga Allah, maka pada ayat 29 Allah Subhanahu Wa Taala mula menerangkan kepada orang musyrikin, sebab surah ni adalah surah Makkiyah. Okay? Allah Ta'ala bertanya kepada orang musyrikin supaya mereka berfikir, iaitu tentang tuduhan-tuduhan mereka mengatakan Muhammad ni kahin, dukun, Muhammad ni majnun, gila,
dan Muhammad ini syair, penyair. Ada 3 tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 3-3 tu Allah Ta'ala cuba sampaikan kepada orang musyrikin Quraisy, logik ke kamu kata Muhammad 3 ni? Kejap kata Muhammad ni dukun, kejap kata Muhammad ni gila, kejap kata Muhammad ni penyair. 3-3 watak ni adalah tak sama sama sekali. Betul tak? Kalaulah nak tuduh tu biarlah logik. Biarlah nampak serasi, nampak seragam tak? Kejap kata gila, kejap kata penyair, kejap kata dukun. Benda tu, watak tu pun tak sama. Jadi mana satu sebenarnya tuduhan ni? Tuduhan tu tak berasas lah. Allah Ta'ala tanya kepada orang musyrik ini supaya mereka ni berfikir. Gunakan akal yang mereka miliki itu untuk berfikir panjang. Adakah mereka tolak kerana benar Nabi seperti itu ataupun kerana kesombongan mereka untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala sebut ayat 32. Allah kata apa? Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Itu ke tahap intelektual kamu tu? Itu ke tahap kebijaksanaan? Sebab orang Quraisy terkenal dengan kepandaian mereka dalam berniaga, dalam berdagang. Dan mereka ni diberikan satu kelebihan yang orang lain tak dapat sebagai pentadbir di bumi haram, di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Allah tanya, dan perkataan Allah, pertanyaan ini sebenarnya memberi kesan paling mendalam pada orang-orang Quraisy. Adakah sampai tahap itu je intelektual kamu ni? Kepandaian dan kebijaksanaan kamu ni berfikir sehingga menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kerana tuduhan Muhammad kahin, Muhammad majnun dan Muhammad syair. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat saya pernah sebut minggu lalu, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu anak kepada Mut'im bin Adi, telah memeluk Islam iaitu Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ni didengar ayat-ayat daripada surah At-Tur ni, terus dia beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab apa? Dia dengar dan dia terfikir, logiklah. Apa yang Allah sebut dalam ayat ni betul-betul memberi kesan pada jiwa dia. Kita macam itu kan tuan-tuan, kadang-kadang ada orang nasihati kita, nasihat dia tu menjentik akal kita, menjentik jiwa kita. Nasihat biasa je tuan-tuan, tapi dia menjentik sampai kena pada masanya ngam. Dia bukan memerlukan pada dalil-dalil yang berat-berat, tapi hanya membawa manusia berfikir saja dan menjentik dia untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah tanya pada orang musyrikin Quraisy secara khusus, dan Allah tanya kepada kita secara umum. Kamu ni macam tu je cara kamu berfikir. Kamu fikir kamu tolak kerana kebenaran ataupun kamu tolak kerana ego kamu tak boleh terima kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mencabar manusia, jin dan sesiapa yang bermusuh dengan Nabi pada ayat 34, falyatu bihaditsim mithlih, kata Allah. Kalau kamu tak puas hati dengan Rasul ke Rasulullah Muhammad, tak puas hati dengan wahyu daripada Al-Quran, falyatu, cuba datangkan bihaditsim mithlih, satu ayat Quran, satu kitab ataupun satu surah seperti mana Al-Quran. In kanu sadikin, kalau kamu tu adalah orang yang benar, cuba datangkan. Bawalah tokoh-tokoh bahasa, pakar-pakar, profesor-profesor dalam bidang bahasa, bidang ilmu, bidang sains, bidang astronomi, bidang macam-macam. Bawalah, kumpullah dan ciptalah satu kitab seperti mana Al-Quran kalau kamu orang yang benar. Dan sampai hari ini lagi tuan-tuan, tidak ada lagi orang yang mampu menandingi mukjizat dan juga kehebatan kemuliaan Al-Quran sebagai kalamullah. Okey, itu antara lontaran persoalan yang Allah Ta'ala bangkitkan kepada orang musyrikin untuk mereka berfikir. Ingat balik tuan-tuan, At-Tur dia adalah untuk menolak dakwaan-dakwaan daripada Quraisy. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya awal dulu bincang, At-Tur ni sebelum surah At-Tur adalah surah Az-Zariyat, iaitu menolak dakwaan-dakwaan musyrikin Quraisy tentang risalah nubuwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bentuk ayat dia macam ni. Dia banyak bangkitkan persoalan tu untuk manusia berfikir. Okey. Baik.
Kemudian barulah kita masuk ayat 35. Ayat 35 ni kita dah bincang sedikit, cumanya kita nak detailkanlah pada hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 35, Allah Ta'ala pun bertanya kepada manusia. Am khuliqu min ghairi syai'. Kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan, diterjemahkan, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Kita pun macam tak berapa clear lah. Pertanyaan Allah tu, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka diciptakan? Khuliqu ni fi'lul majhul, diciptakan. Kalau dalam bahasa kita ni disebut sebagai ayat pasif. Diciptakan. Min ghairi syai', daripada sesuatu yang tidak ada. Kalau dalam terjemahan bahasa Melayu moden, tuan-tuan, terjemahan dia adalah apakah manusia ni ataupun orang yang tak percaya tentang ketuhanan ni, mereka diciptakan tanpa pencipta. Allah tanya ni, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Faham tak? Apakah mereka ni diciptakan tanpa pencipta? Kenapa Allah tanya macam ni? Sebab ayat ni dituju pada Quraisy. Quraisy mengaku. Quraisy ni dia mengaku, dia ni diciptakan. Dia bukan ateis, Quraisy kan? Sebab Quraisy ni dia mempercayai ada Tuhan yang menciptakan. Mereka ni bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Taala sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada mereka, siapa yang cipta langit dan bumi ni? Siapa yang menjalankan bulan dan matahari ini? La yaqulunna Allah. Orang musyrik kata apa? Allah, Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Dia percaya ni. Jadi bila Nabi bawa cerita berimanlah pada Allah, sujudlah pada Allah, beribadahlah pada Allah, mereka tolak. Lalu Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka ni diciptakan tanpa pencipta? Kalau dia kata aku yang cipta diri sendiri, lainlah. Tapi sekarang ni dia percaya ada Tuhan. Lalu sebab itu Allah tanya, adakah mereka ni cipta tanpa pencipta? Ke pelik tu? Soalan tu pelik sebab cara berfikir tu pelik. Kita dengar pun salah soalan ni. Tapi sebenarnya itulah i'tiqad orang-orang yang yakin saya ni terjadi, diciptakan. Tapi tak ada pencipta. Etis beriman macam ni, tuan-tuan. Dia tahu dia tak cipta diri dia. Tapi dalam masa yang sama dia meyakini dia tidak ada pencipta yang mencipta diri dia. Sebab apa? Kalau tengok pada penemuan-penemuan sains daripada golongan-golongan yang tak percaya ketuhanan ni, dia kata apa? Penciptaan alam ni dan manusia ni adalah berlaku secara accident kan. Tiba-tiba pertembungan pom, berlakulah ni dan sebagainya. Jadilah alam, jadilah langit dan bumi, jadilah makhluk-makhluk, semuanya berlaku secara accident. Jadi Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah kamu diciptakan tanpa pencipta? Ataupun kata Allah, humul khaliqun, kamu yang cipta diri kamu sendiri. Ya, Allah Ta'ala bawa manusia berfikir. Okay. Kamu jawab antara dua ni. Kamu dicipta tanpa pencipta ataupun kamu yang menciptakan diri kamu sendiri. Itu antara persoalan yang berat sebenarnya untuk kita jawab dan untuk kita berfikir. Okey. Baik. Satu perkara yang kita kena tengok. Kalaulah kita percaya hidup ni tak ada bertuhan. Agama ni membawa manusia bermusuh, contoh kan. Saya pernah jumpa ada ni, saya ada kenalan yang macam ni lah. Dia kata agama ni membawa kita bermusuh. Dia kata mana negara yang berperang ni semuanya kerana punca ni agama lah. Puncanya adalah agama. Bagi saya sebenarnya bukan agama. Sebenarnya adalah kepada sikap. Ada juga golongan etis yang tak beriman ni yang menjadi punca kepada permusuhan, pergaduhan. Sebab apa? Masing-masing atas doktrin kepercayaan masing-masing. Sikap dia lah. Sikap dia. Nak orang kena terima fahaman dia, pegangan dia dan sebagainya. Okey. Sekarang ni, tuan-tuan tengok kalaulah orang yang tak beriman adanya ketuhanan ni, adanya Tuhan ni, dan dia kata, dan dia merasakan berlakunya alam ni secara accident, maka ada dua perkara yang dia kena fikir panjang lagi. Apa dia? Pertama, artinya penciptaan kita dekat dunia ni adalah sia-sia. Sebab kita diciptakan tanpa sebab dan tanpa faedah. Sebab berlaku secara accident. Berlaku dengan accident. Pum, terus terjadi. Maksudnya kita ni tak plan untuk diciptakan. So memang tidak ada matlamat.
untuk diciptakan. Kehidupan kita ni adalah sia-sia. Dan kalau hidupnya sia-sia, maka mati pun sia-sia. Hidup sia-sia, mati pun sia-sia. Sebab kita ni berlaku secara tak sengaja. Okay. Yang kedua pula, kalau dah hidupnya sia-sia, matinya sia-sia tanpa tujuan, maka yang kedua pula, cuba manusia ni berfikir yang tiap hidup bertuhan ni, kalau berlakulah secara aksiden, cuba buat lagi sekali. Cuba buat lagi sekali pertembungan itu yang mereka rasa semua benda ni berlaku secara aksiden, cuba buat. Boleh tak penciptaan itu berulang lagi? Sebab orang yang berfikir macam ni, dia akan berfikir secara fakta, kononnya lah. Semua benda ni dia mesti ada sains, dia mesti ada fakta dia. Dan dia tak boleh terima kalau benda tu tidak ada pembuktian sains. Jadi, cuba berlaku secara lagi sekali pertembungan sekian-sekian ni yang aksiden terjadi macam ni. Tak boleh. Sebab dia berlaku mesti dengan sebab dan musabab. Okay? Ini adalah benda yang sangat logik, rasional untuk difikir. Sebab itu Allah Ta'ala tanya. Dan kalau tuan-tuan perhatikan ayat 35 tu, Allah tak sebut pun nama dia. Allah tak sebut pun nama dia. Sebab Allah Ta'ala nak manusia yang tak percaya adanya ketuhanan ni berfikir, boleh tak kamu terima benda ni? Ikut rasional kita, kita tak boleh terima. Dan hidup kita ni memang kita berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup bertuhan. Minggu lalu pun Puan Shima kongsi, saya pun baca lepas tu tentang Cat Steven. Sebelum ni ateis, tiba-tiba dia hanyut tengah lautan, dia sendiri menyebutkan, kalau benar kau wujud wahai Tuhan, kau selamatkan aku. Allah selamatkan dia. Akhirnya beriman dan ia menjadi hidayah kepada Cat Steven, Yusuf Islam. Okey. Baik, kemudian ayat 36. Allah Ta'ala menyebutkan, Am khalaqus samawati wal ard. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tak ciptakan diri kamu sendiri, apakah kamu yang menciptakan langit dan bumi ni? Apakah kamu menciptakan langit dan bumi ni? Kamu kata kamu hidup macam ni tanpa pencipta. Okey, kamu cipta diri kamu? Tak. Semua orang mengakui kita tak boleh ciptakan diri kita. Kemudian, adakah kamu menciptakan langit dan bumi ni? Pun kita akan cakap tak. Bahkan kata Allah, balla yukinu. Balla yukinun. Bahkan mereka pun tak yakin dengan apa yang mereka pertahankan. Mereka tak yakin nak cakap tu. Saya lah jadi, tak boleh. Mereka tak mampu nak cakap. Mereka memang tak mampu nak kata. Baik. Ini antaralah hujah-hujah persoalan-persoalan yang Allah bangkitkan membawa manusia berfikir. Okey, baik. Ayat 37 pula. Okey. Setelah mereka ni tak mampu menjawab, kita lah tak mampu menjawab. Adakah kita cipta diri kita? Tak, saya tak cipta diri saya. Adakah saya yang ciptakan alam ni, langit bumi? Ya, tidak. Saya tak mampu ciptakan alam ni, langit dan bumi. Lalu kata Allah, am indahum khazainu rabbik am humul musaitirun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun adakah di sisi kamu itu khazanah-khazanah Tuhan kamu, ataupun kamulah yang berkuasa. Okey, apa maksudnya tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, orang Quraisy bila dia tengok ayat 35 dan 36, dia mengakui mereka ni tahu yang menciptakan alam ni Allah. Ini namanya rububiyah. Rububiyah. Mereka tahu yang mengawasi, yang mengatur, yang menciptakan, yang memenuhi di alam ni Allah. Allah. Jadinya, yang kenapa mereka ni tolak ke Rasulan Nabi? Sebab mereka tak nak Nabi itu adalah Muhammad. Itu je. Dia tak nak Nabi itu adalah Muhammad. Saya dah sebut tuan-tuan sebelum ni. Ada 3 benda yang orang musyrik tolak. Dia bukan tolak Allah tu Tuhan. Dia beriman. Apa dia 3 itu? Dia tolak risalah nubuwah. Nabi itu adalah Muhammad. Dia tolak kepercayaan hari kiamat. Sebab dia buat maksiat dan dia tak boleh terima hakikat. Semua yang dia buat itu akan dihisap. Dan yang ketiga, dia tolak tentang Al-Quran. 3 benda ni, dia menolak bulat-bulat. Saya tak percaya Quran ni adalah kalamullah. 3 perkara ni. Lalu, Allah pun tanya kepada orang-orang musyrik ini. Am indahum khazainu rabbik. Am indahum khazainu rabbik. Okey, kita tengok sikit ya tuan-tuan. Kenapa orang musyrik ini dia tolak
kenabian. Sombonglah dia. Dia tolak kebenaran. Dia tolak apa yang dia ajarkan. Sedangkan dia percaya Allah tu adalah Tuhan. Maka jawapannya adalah kerana bagi mereka Nabi SAW ni tak layak untuk jadi Rasul. Kenapa Nabi tak layak? Dalam ayat-ayat yang lain disebutkan Nabi ni sebab dia anak yatim. Okay. Kedua, Nabi ni walaupun dia ni kalangan bangsawan tapi Nabi miskin. Dan yang ketiga ni Nabi tidak ada pengaruh. Dia bukan berjawatan macam Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan Abu and the gang lah. Dia tak macam tu. Jadi bagi dia Muhammad tak layak. Jadi sebab itu Allah tanya, am indahum khazainul ard? Adakah kau ni yang memegang pembendaraan Tuhan? Yang kau boleh decide kau nak bagi siapa? Dia ni tak layak, orang ni layak, orang tu tak layak. Adakah engkau yang memegang? Itu maksud Allah Ta'ala tu. Am indahum khazainu rabbik. Adakah di sisi kau itu perbendaraan Tuhan? Ataupun adakah kau yang memegang kunci-kunci pembendaraan Tuhan ni? Yang kau boleh decide, yang kau boleh tentukan orang ni layak ataupun tak layak. Sudah tentu itu adalah keputusan daripada Allah. Okay, boleh faham ibu-ibu? Boleh kan? Kemudian Allah tanya lagi, am humul musaitirun, kata Allah Ta'ala. Ataupun engkaulah orang yang paling berkuasa. Apa maksud musaitirun? Musaitirun dekat sini berkuasa adalah merujuk apakah engkau ni Allah beri satu kelebihan, kau boleh hisap manusia. Adakah engkau ni boleh hisap manusia? Ataupun adakah engkau ni yang menguasai semua keputusan alam ni? Sebab dia kan ada kuasa kan? Memerintah di tanah haram kan? Adakah engkau ada keputusan yang kau boleh buat semua benda tu atas keputusan kau? Sebab apa tuan-tuan? Manusia ni sampai satu tahap dia akan jadi sombong, ego kan? Jadi bila ni Allah Ta'ala bertanya pada mereka, adakah engkau yang berkuasa? Sudah tentulah tidak. Tidak. Jadi manusia, 3 ayat ni tuan-tuan, 35, 36 dan 37 ni adalah pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut hal rububiyah. Supaya manusia ni berfikir, sebenarnya ni saya kena terima hakikat yang mana Allah lah Tuhan pencipta alam. Okey. Baik, kemudian ayat 38. Allah tanya lagi. Am lahum sullamun yastami'una fi. Apakah engkau ni ada tangga naik ke langit mendengar berita-berita daripada langit? Yang kau dok kata, Muhammad ni tak layaklah jadi rasul. Quran tu salah. Apa yang Muhammad sampaikan tu salah. Itu bukan ketetapan daripada Tuhan. Adakah kamu ni naik ke langit, ada tangga ke langit, dengar berita-berita langit ni, berita-berita ghaib? Kamu tahu ke? Nabi SAW boleh dakwa, ya, aku benar. Sebab apa? Aku bertemu dengan Jibril. Aku telah naik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ni nak masuk Rajab tuan-tuan. Lepas ni cerita ni akan cerita balik kan. Nabi boleh cerita, Nabi boleh tunjuk bukti. Tapi bagi orang Quraisy yang duk dakwa-dakwi ni, Muhammad tak benar, Quran tak benar, kiamat tak benar ni, kamu ada tangga ke yang naik ke langit, ambil berita-berita daripada langit? Ada ke? Kamu dengar ke secara live? Sekarang ni jangan cerita lagi cerita benda gaib ni. Kamu buktikan dulu mana tangga yang kamu naik ke langit, yang mana kamu dengar berita-berita daripada langit. Tunjuk tangga tu. Sebab itu Allah gunakan perkataan sulam. Sulam tu tangga Am lahum, adakah bagi kamu tu adanya tangga, sulam. Yastami'una fi. Yang tangga itu membawa kamu ke langit dan kamu mendengar berita-berita daripada langit. Berita-berita ghaib lah. Betul ke? Kalau ada tunjukkan mana. Kemudian Allah kata apa? Falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Kalau betul ada. Maksudnya kalau betul kamu naik ke langit dan kamu dengar berita tu, tunjuk mana orangnya. Sebab ni dah jadi komplot. Satu kota Mekah tolak dakwah Nabi ni, mengatakan Nabi ni pendusta. Kami lebih tahu lagi sebab Muhammad ni bukan rasul. Kalau yang dakwa ni siapa yang dakwa? Siapa yang dakwa? Sebab ini cabaran lah, cabaran. Cabaran. Contohlah tuan-tuan, ada orang dakwa kita kan. Kita ambil rasuah, contoh. Kita ni berada di pihak yang benar. Kita kata, buktikan saya ambil rasuah. Tunjuk mana
bank statement yang saya ambil rasuah, ada duit masuk ni. Kalau betul saya salah, ada orang akan bawa, ni bukti dia, tarikh sekian, bank sekian, waktu sekian, akaun sekian, ni masuk. Kita tak boleh kata apa-apa. Tapi sekarang tak ada orang yang boleh tunjuk mana tangga yang naik ke langit dengan berita langit, berita ghaib. Dan siapa si fulan yang mendengar tu? Dan yang kalau benar dia naik ke langit, dia dengar berita daripada siapa? Betul ke itu suara Tuhan, suara malaikat? Ataupun itu suara-suara syaitan, iblis? Buktikanlah. Allah suruh datangkan. Sebab itu Allah kata apa? Falyati, datangkan. Mustami'uhum, orang yang mendengar tu, bisultanim mubin. Bawa dengan keterangan-keterangan yang nyata. Kalau nak dibandingkan Nabi, Nabi boleh datangkan bukti. Apa bukti Nabi, tuan-tuan? Quran. Bukti Nabi adalah Quran. Ni, keterangan-keterangan Tuhan ni. Kamu tengok sendiri. Itulah menjadi bukti. Tapi tidak ada pada orang lain yang menolak kenabian Nabi SAW. Tapi tuan-tuan tengok ayat ni menunjukkan kita satu teknik penghujahan sebenarnya. Hari ni orang gunakan teknik penghujaan terbalik. Orang ni benar, tunjukkan kamu benar, tuan-tuan. Betul kan? Orang akan buat macam itu kan? Kalau betul awak tak salah, awak samalah saya. Dah pula, awak yang menuduh ni, awaklah yang keluarkan bukti. Dia tak. Kalau saya cakap tuduhan saya salah, awak saman saya. Apa pasal pula saya nak saman awak? Saya kena panggil lawyer, kena keluar duit. Kenapa perlu saya? Tapi manusia hari ni macam itulah cara berfikir dia. Macam perangai Quraisy juga. Tapi sebenarnya Allah tahu, kamu yang tuduh aku salah, kamulah bawa pendakwaan, kamulah bawa bukti yang aku salah. Cuba tunjuk. Bukti tak ada. Dia hanya cuba main secara psikologi lah. Kalau aku tuduh ni salah, datangkan peguam. Buat report polis. Itu cara manusia berfikir kan. Okay? Jadi Allah Ta'ala sebutlah benda yang inilah sepatutnya yang manusia kena buat. Kalau kamu kata aku salah, kamu datangkan bukti. Tunjuk yang kamu tu benar. Tuduhan-tuduhan kamu tu adalah fakta. Cuba tunjukkan. Okey. Kemudian ayat 39. Allah tanya lagi. Amlahul banatu lakum. Minta maaf. Amlahul banat walakumul banun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ataukah untuk Allah itu adanya anak perempuan dan untuk kamu itu adalah anak-anak lelaki. Ini antara kepercayaan, fahaman agama orang musyrikin Quraisy, iaitu Allah Ta'ala ni memiliki anak perempuan dan bagi mereka orang musyrikin Quraisy memiliki anak lelaki. Siapa anak perempuan Allah? Siapa? Puan Syimah. Dia kata amlahu. Lahu tu untuk Allah, untuknya iaitu Allah al-banat, anak perempuan. Walakumul, dan bagi kamu pula iaitu musyrikin Quraisy adalah al-banun, anak lelaki. Siapa anak perempuan Allah? Bagi orang musyrikin Quraisy, dia percaya yang malaikah itu adalah anak perempuan Allah. Dia percaya. Dia percaya. Dan sebab itulah mereka ni beribadah melalui perantaraan. Beribadah melalui perantaraan. Sebab bagi mereka, Tuhan ni, dia ada anak perempuan. Jadi cara kita nak dapat, nak doa kita ni dimakbulkan, maka tackle anak perempuan tu. Supaya anak perempuan tu yang akan sampaikan kepada bapa dia. Dan bapa dia akan perkenankan. Itu kepercayaan yang macam tu. Dia letakkan ada anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tanya, adakah bagi aku ni anak perempuan dan bagi kamu anak lelaki? Al-Hafiz Ibn Kathir kata apa? Ayat ni sebenarnya memang menunjukkan cara berfikir orang musyrik ni yang membawa agama, ajaran yang menyeleweng ni memang batil. Ya, perempuan. Jadi Al-Hafiz Ibn Kathir kata apa? Cara berfikir ni memang bercelaru. Sebab apa? Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak kata pada orang musyrikin Quraisy ni, dia nak kata apa? Dia macam ni. Kamu nak anak lelaki dan kamu tak nak anak perempuan. Bagi kamu anak perempuan ni adalah yang memalukan, mendatangkan aib kepada keluarga, kepada kabilah kamu. Jadi kamu ambil anak lelaki, kamu serah pula anak perempuan tu pada Allah Ta'ala. Contoh macam itulah. Dia kata cara berfikir tu pun salah. Cara berfikir tu pun salah. Okey.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, Al-Hafiz Ibnu Katsir, dia kata perkataan ayat ini, amlahul banatu walakumul banun, adalah merupakan ancaman keras daripada Allah, sekaligus adalah ancaman yang serius daripada Allah Taala. Bahkan perkataan ni tak apa kita kata uh, tak melayakkan kita sebutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut banyak macam ni, tuan-tuan. Ada satu hadis Nabi SAW sebut. Ya, secara matanya saya tak ingatlah matan dia, tapi lebih kurang hadis ni sahih. Allah Taala kata apa? Ada anak Adam yang mendustakan aku. Kalau tuan-tuan baca dalam riwayat Imam Muslim tak salah saya, Allah Taala sebut. Hadis ni bertaraf di kursi. Allah kata ada anak Adam yang mendustakan aku, sedangkan tak patut dia mendustakan aku. Kemudian Allah kata ada anak Adam yang wasyatamani, dia mencela aku, memaki aku, sedangkan dia tak patut untuk maki aku. Lalu hadis ni sebut, Allah kata apa? Apakah tanda manusia yang mendustakan Allah? Adalah manusia yang menafikan hari akhirat. Itu tanda, contoh orang yang beriman pada Allah tapi dia mendustakan Allah. Macam mana dia mendustakan Allah? Contohnya dia mendustakan hari akhirat. Kenapa itu dimaksudkan mendustakan Allah? Sebab apa yang Allah sebut benda yang hak, benda yang benar lah. Kita pula nafikan. Allah kata kiamat ada, kita kata kiamat tak ada. Itulah namanya pendusta. Betul tak? Sebab apa yang Allah sebut adalah benda yang benar. Itu contoh Allah bagi contoh. Kemudian Allah kata apa? Ada anak Adam yang memaki aku. Macam mana manusia maki Allah ni? Apabila dia kata apa? Ittakhazallahu walada. Matan hadis kata, Allah kata apa? Bila anak Adam itu kata kepada aku, ittakhazallahu walada, Allah itu ada anak. Siapa yang tuduh Allah ada anak? Kata Allah, itulah orang yang memaki aku. Lam alid walam ulad walam akul lahu kufuwan ahad, kata Allah. Sedangkan aku ni tak beranak dan tidak diperanakkan, dan aku ni tak sekufu dengan mana-mana makhluk aku. Okey, kenapa tuan-tuan? Sebagai contoh macam ni tuan-tuan. Perkataan maki ni bukan kita kutuk macam tu. Maki ni maksudnya mengatakan sesuatu yang tak benar kepada seseorang. Contoh tuan-tuan. Puan Shima cantik. Contoh lah. Cantik sangat. Saya pun kata, Puan Shima hodoh lah. Tak kena pada contoh kan. Tak kena pada kenyataan. Sedangkan dia ni cantik, kita kata dia hodoh. Itu namanya kita maki dia. Kalau dia ni kaya raya, kita kata, awak ni miskin lah. Kita mengatakan sesuatu yang salah tentang dia. Maka kita telah memaki dia. Faham tak tuan? Faham perkataan tu? Jadi Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha sempurna. Allah ni Tuhan yang maha sempurna. Kita pula maki Allah. Allah ni ada anak lah. Bila kita sebut Allah ada anak, itu menunjukkan Allah tidak sempurna. Allah ni sifatnya sempurna. Bila kata Allah ada anak, itu artinya Allah tak sempurna. Okay, sebagai contoh je ni tuan-tuan. Kita manusia. Kita tak sempurna. Macam mana tahu kita tak sempurna? Ni kenyataan hadis. Macam mana kita nak tahu kita tak sempurna? Apabila kita ni, masa dulu bujang, kita pun bagi tahu mak kita, mak, saya rasa nak kahwin lah mak. Dah besar ni, tak boleh long ranger lah. Saya nak kahwin. Kenapa kita perlu pada pasangan? Sebab tak sempurna. Kita nak ada pasangan yang mengisi kekosongan hidup kita. Itulah tanda tak sempurna. Dah kahwin pula, kita kata pada pasangan kita, kita ni dah lama kahwin ni, kalau boleh nak ada anak. Kenapa nak ada anak? Sebab kita rasa kita tak sempurna. Anak itulah yang menyempurnakan kehidupan kita. Dapat semua anak perempuan. Kan best kalau dapat anak lelaki. Kita berhajat pada sesuatu sebab kita tak sempurna. Jadi Allah ni Tuhan yang maha sempurna. Kan Allah kata Allahus Samad. Allah ni sempurna dah. Yang semua makhluk bertuju pada dia. Dia sempurna dah. Tiba-tiba kita kata Allah ni ada anak. Itu menunjukkan Allah tidak sempurna. Sebab dia berhajat pada sesuatu yang lain untuk dia jadi sempurna. Jelas tuan-tuan? Dia pening sikit lah. Jadi dalam perbincangan macam ni dia memang itu. Tapi secara Allah Ta'ala menyebut ni supaya manusia berfikir. Sebab ini memang menggunakan ilmu akal lah. Manusia berhujah guna akal. Maka jawapan tu menggunakan logik akal. Okay? Jadi Allah kata, cara kamu berfikir pun salah. Kamu kata Allah Ta'ala ada anak. Aku ni Tuhan yang maha sempurna. Semua makhluk bertuju pada aku, berhajat pada aku. Okay, saya contoh macam ni tuan-tuan. Kita nak pinjam duit pada seseorang. Pada sesuatu institusi, bank lah. Kita akan minta pada bank sebab apa? Bank ada duit. Kalau bank tak ada duit, kita minta pada dia tak?
Sudah tentu tidak. Kita berhajat pada Allah. Mestilah Allah ni Tuhan yang sempurna. Kalau dia tak sempurna, kita minta pada Allah, Allah tak sempurna. Allah minta pada sesuatu yang lebih sempurna daripada dia. Jadi, kalaulah kita kata Allah ada anak, artinya Allah tak sempurna. Kalau Allah tak sempurna, kenapa kamu minta pada Allah pula? Mintalah sesuatu yang Allah minta tu. Sebab dia lebih sempurna kan? Itu cara yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okay. Saya minta maaf lah kalau saya sampaikan ni tuan-tuan, buat tuan-tuan rasa blank-blank. Minta maaf lah. Tapi macam itulah logiknya perkataan ini, ayat ini. Okay. Baik, kemudian Allah tanya lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, am tas'aluhum ajra. Kata Allah Ta'ala. Ataupun Muhammad, ini Allah Ta'ala bangkitkan soalan. Tadi Allah kata pada manusia, kenapa kamu tak boleh terima kebenaran ni? Adakah kamu yang menciptakan ataupun kamu ni diciptakan oleh sesuatu yang tak ada pencipta? Atau kamu ni rasa kamu benar sebab kamu cipta langit dan bumi ni? Juga. Ataupun kamu ni pegang kunci-kunci pembendaraan Tuhan. Kamu boleh decide pula siapa layak jadi Nabi, siapa yang tak layak. Ataupun kamu ni tahu cerita ghaib sebab kamu ada tangga naik ke langit, curi berita langit. Allah tanya kan? Ataupun kamu kata Allah ni ada anak dan Allah ada anak perempuan, kamu pula ada anak lelaki. Ataupun ni Allah Taala sebut, ni persoalan ataupun tas'aluhum, ataupun kamu Muhammad. Ni Allah Taala sebenarnya cela orang musyrik. Tapi Allah tuju pada Nabi. Orang Melayu kata apa? Pukul anak, sindir menantu. Jadi Allah kata, ataupun kau Muhammad, adakah kau ni minta upah? Tas'aluhum, Muhammad, kau minta ke upah, ajran. Upah kepada manusia ni min maghramim muthqalun. Adakah kamu ni bila mengajar, kamu minta upah kepada manusia sampai manusia ni maghramin, berhutang. Dan mereka ni dalam keadaan muthqalun, terbeban dengan hutang kamu. Yang kamu cerita tentang kebenaran ni, mereka tak boleh terima. Kamu nak cakap kebenaran, adakah kamu minta upah? Minta upah. Sampai orang musyrik, aku tak nak dengarlah cerita kebenaran daripada Muhammad sebab Muhammad minta upah. Adakah macam itu Muhammad? Apa yang Allah tanya ni bukan Allah marah pada Nabi, tidak. Tapi Allah tanya pada Nabi ni untuk sindir orang-orang Quraisy. Kamu kena bayar hutang ke? Kena bayar upah ke pada Muhammad untuk sampaikan kebenaran? Sudah tentu tidak. Lalu Allah kata apa lagi? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, kata Allah. Ataupun ada sisi mereka itu pengetahuan-pengetahuan ghaib, lalu mereka yang menuliskannya. Adakah kalangan-kalangan musyrik ni dia tahu benda-benda ghaib lalu dia yang tulis? Adakah? Tak ada juga. Am yuridu nakaida fallazina kafaru humul makidun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun mereka ini hendak melakukan tipu daya. Allah kata, adakah mereka ni merancang nak menipu ni? Ataupun mereka itu orang kafir yang kena tipu. Ni Allah Ta'ala, lah hal ini Allah nak tutup dia punya. Saya macam ni tuan-tuan. Kalau dekat mahkamah ni, lawyer ni dia akan buat pendakwaan kepada pesalah dekat kandang pesalah ni. Dia akan tanya soalan tu dengan soalan yang provokasi lah. Kamu dekat mana sekarang? Masa tarikh kejadian tu kamu di mana? Apa yang kamu buat? Siapa saksi kamu? Apa buktinya? Dia tanya tuan-tuan, tanya. Yang menyebabkan orang ni memang tak boleh jawab dah. Memang kunci mulut, saya kalah, saya menyerah lah. Saya memang bersalah. Okay. Jadi Allah Ta'ala tanya, lah kali. Ataupun kamu ni cuba nak menipu, ataupun kamu ni yang kena tipu. Okay. Dan saya pastilah tuan-tuan, kalau kita betul-betul faham ayat ni, bukan untuk tengok orang lain, tapi tuju pada kita ni. Yang kenapa saya ni degil nak sujud pada Allah? Kenapa saya ni degil nak terima kebenaran? Kenapa saya degil tak percaya Allah ni ada Tuhan, bertuhankan Allah, ada hari akhirat ni? Tanya pada diri kita. Adakah kita ni plan untuk menipu manusia? Ataupun sebenarnya hakikat yang kita kena terima, kita ni tertipu sebenarnya. Kita yang kena tipu. Itu persoalan yang Allah Ta'ala tanyakan kepada manusia untuk manusia berfikir. Lah hali tuan-tuan, pastilah kita akan mengakui, sudah tentulah semua persoalan yang dibangkitkan kita tak mampu jawab. Dan sudah pastilah Allah lah yang menyampaikan kebenaran melalui lidah baginda Nabi SAW ini adalah kebenaran yang paling ini hujah-hujah menolak tentang kemusyrikan orang-orang musyrik. Okay?
Lalu Allah pun tanya, am lahum ilahun ghairullah, ataupun bagi mereka ini ada Tuhan selain Allah. Perkataan yang Allah guna, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah tengok Allah menggunakan perkataan ilah. Ilah ni tauhid uluhiyah. Dia beza dengan rububiyah. Rububiyah ni dia mencipta, mengawal, mengurus alam. Tapi kalau uluhiyah, dia adalah Tuhan yang disembah. Okay. Jadi, ada ke kamu ni ada Tuhan lain? Ada Tuhan yang kamu sembah. Maksud Tuhan tu memang ada kuasa yang sama macam Allah Ta'ala. Ke ada? Sudah tentu tak ada manusia boleh jawab tak ada. Memang tak ada, kami tak ada pun. Kami menolak ni kerana ego kami sebab kami tak nak Muhammad. Itu saja sebenarnya. Kepercayaan daripada orang-orang musyrik. Okey. Baik, lalu kata Allah Ta'ala, Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang mereka sekutukan. Okay, Maha suci Allah Ta'ala. Itu ayat yang ke-43. Okay, Subhanallah, Maha suci Allah amma yushrikun. Daripada apa yang mereka sekutukan. Daripada apa yang mereka syirikkan. Jadi ayat 35 sampai ayat 43 ni, persoalan-persoalan yang Allah bangkitkan, tujuan dia satu je. Untuk manusia jawab dan berfikir. Okay, fikir. Kalau kamu ada jawapan, keluarkan kenyataan kamu. Tolaklah agama ni. Tapi sebenarnya semua persoalan yang timbul ni tidak ada jawapan bagi manusia. Sebab jawapan itu telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok ayat 44. Okey, pada ayat 44 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tuan-tuan, saya semak jap. Okey, tuan-tuan, pada ayat 44. Pada ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa in yarau kisfam minas sama' saqitan yaqulu sahabum marqum. Okey, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka melihat sebahagian daripada langit itu gugur. Allah gunakan perkataan kisfam minas sama'. Kisfam tu maksudnya potongan. Okay? Allah kata apa? Kalaulah sekiranya mereka tengok ada potongan langit ni, dia Allah Ta'ala gugurkan sakit. Sakit ni maksudnya gugur. Sebab itu kalau kita baca surah Al-Fil, Allah menggunakan perkataan tarmihim. Tarmi ni maksudnya ababi tu dia rejam batu. Dia bukan tuskit. Tuskit ni daripada kata sakit ni lah. Maksudnya dia lepaskan macam ni. Dia jatuhkan. Tapi dia direjam. Sebab itu tentera Abraha tu mati. Sebab apa? Gajah tu bila direjam batu, kena atas kepala mereka, gajah ni naik minyak. Marah lah kan, sakit. Jadi bila dia marah, dia pijak 60,000 tentera-tentera Abraha tu. Okay, itu berlakulah. Dia bukan dilepaskan, bukan dijatuhkan. Jadi sakit ni gugur. Allah kata apa? Dia digugurkan daripada langit lah. Sakit. Adakah ada potongan-potongan langit ni jatuh pada bumi? Yaqulu, maka mereka akan kata apa? Sahabum marqum. Itu adalah awan yang bertindih-tindih. Maksudnya apa? Orang musyrik ni, kau cakap apalah dengan dia, kalau dia dah berpegang macam tu, dia takkan boleh terima. Dia takkan boleh terima kebenaran. Ada jenis orang yang macam tu. Ada orang musyrik yang kita cakap, dia memang nak beriman. Tapi ada orang yang memang dia, kau cakap apalah, dia tak nak. Sebab dia memang berpegang, saya tak percaya Tuhan. Jadi kita ni dalam berdakwah, ni Allah Ta'ala nak sampai pada Nabi ni. Dalam berdakwah ni, kita kena tahu mad'u kita, audiens kita di pihak yang mana. Perlu dilayan ataupun tak perlu dilayan. Okay. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan boleh buka surah Al-Hijr. Cuba tengok surah Al-Hijr, surah 15, ayat 14. Surah Al-Hijr, surah 14, surah 15, Al-Hijr, surah 15, tengok terus pada ayat 14. Ni Allah datangkan contoh. Ada golongan musyrik ni. 15, 14. Ada orang musyrik ni, kata Allah Ta'ala, walau fatahna alaihim babam minas sama'. Sekiranya lah, kalau kami membuka pada mereka itu, babam minas sama', pintu-pintu langit. Kami buka pintu-pintu langit.
fazallu fihi ya'rujun. Lalu mereka naik melalui pintu itu pada waktu siang. Ha. Mereka naik ke langit ni pada waktu siang. Maksudnya waktu siang, kenapa Allah sebut waktu siang ni? Fazallu fihi ya'rujun ni, dia naik pada waktu siang tu maksudnya dia boleh tengok. Kan peristiwa Isra Mi'raj ni kenapa Allah buat waktu malam? Sebab Allah kata, kalau aku buat waktu siang dan mereka boleh tengok burak, tengok Nabi melintas sampai ke, kalau kamu bawa macam tu pun, laqalu, kata Allah, tetap mereka ni akan kata apa? Laqalu innama sukkirat absaruna. Tetap dia akan kata apa? Kami ni, mata kami ni disilapkan mata kami ni. Maksudnya mata kami ni telah di sukirat ni macam apa perkataan sakar ni macam mabuk tau. Dia macam saya ni macam disihirkan lah macam. Tak, macam dia akan tuduh macam tu juga. Macam dipukau. Sukirat absaruna bal nahnu qaumum mashurun. Bahkan kami ni adalah orang-orang yang telah disihirkan oleh Muhammad. Degilah. Maksudnya kalau kami bawa dia naik ke langit, tengok pintu langit pun, dia akan cakap benda yang sama juga. Kita disihirkan lah, kita. Sebab apa? Kamu kena bezakan lah. Ada benda yang kamu boleh layan. Sebab kita tahu audien ni memang dia nak beriman. Kita kena datangkan bukti-bukti. Tapi ada mereka ni memang tak nak beriman. Jadi tak perlu dilayani. Sebab ada kadang kita jadi down. Sebab persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Saya tak tahu nak jawab macam mana. Tapi kita rasa down. Tak perlu layan. Sebab ada persoalan yang kamu boleh jawab, ada persoalan yang kamu tak perlu jawab. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam dakwah kita, perhatikan pada kisah dalam surah Nuh alaihissalam, antara ciri-ciri pendakwah yang Nabi Nuh tunjukkan adalah mendatangkan fakta-fakta. Mendatangkan fakta-fakta. Cuba tuan-tuan tengok surah Nuh. Betul Ini teknik lah. Teknik dakwah secara tak langsung. Surah Nuh, surah 71. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke tengok pada ayat yang ke-14. 71:14. 71:14. Dalam kita berdakwah ni, kita boleh datangkan dalil nakli, Quran dan hadis. Tapi kita tahu audiens kita, ada yang juga kena dalil akli, secara logik akal ni. Okey. Dan Allah tunjukkan antara dakwah Nabi Nuh ni dia apa? Dia gunakan teknik-teknik fakta. Dakwah dia. Dia contoh dia kata apa? Dia kata waqad khalaqakum atwara. Padahal kamu ni Allah telah ciptakan kamu dengan berperingkat-peringkat. Kadang ada orang ni dia tahu Allah ciptakan dia daripada sperm, kemudian dia jadi apa lagi? Fetus lah, dia jadi embryo lah, dia jadi itulah sampailah dia lahir. Allah suruh. Ni mana benda melalui fakta. Lalu Allah kata apa? Ataupun alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ataupun suruh dia tengok langit yang bertingkat-tingkat ni. Ini benda fakta ni, benda fakta. Bawa manusia berfikir melalui fakta. Ataupun waja'alal qamar fihinna nura. Dan Allah ciptakan bulan itu padanya ada cahaya. Waja'alal syamsa siraja. Dan pada matahari itu adanya pelita. Itu sebenarnya dari sudut sains. Allah kata pada bulan ada cahaya. Itu maksudnya bulan ni dia bukan keluar cahaya, tapi dia pantul cahaya. Manakala matahari itu siraj, dia adalah pelita. Yang menyala itu adalah matahari. Jadi Allah suruh manusia ni berfikir melalui fakta yang mereka boleh tengok dan boleh gunakan akal. Lalu Allah kata apa? Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah lah yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan sebagainya daripada bumi. Thumma ya'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ada banyak lagi ayat lah. Allah Ta'ala ni bawa fakta-fakta. Ini teknik dalam berdakwah. Jadi, teknik ni jugalah Allah Ta'ala nak sampaikan. Ada manusia, orang musyrik yang tanya pada kamu, kamu perlu jawab dengan fakta-fakta. Bawa mereka berfikir. Tapi ada yang mereka bertanya, kamu tak payah layan lah. Boleh jadi nanti kamu layan, kamu jadi down. Jadi down, jadi lemah, jadi kita rasa buntu. Sedangkan mereka bertanya itu bukan untuk dijawab.
Tapi itu adalah sebagai provokasi daripada mereka. Ada part-part macam ni, biarkan sahaja. Cabaran-cabaran tu tak payahlah. Sebab mereka memang tak nak beriman. Contoh yang saya sebutkan tadilah dalam surah Al-Hijr tu, kalau dibawa ke langit sekalipun, mereka dah tengok pintu langit, ingat beriman, dia tetap akan cakap apa? Kita disihirkanlah. Oh, kitanya mata ni telah dipukau. Itulah. Mereka memang akan berdegil untuk beriman. Lalu kata Allah Ta'ala, saya berhenti pada ayat 45 ni tuan-tuan. Allah kata apa? Fadharuhum hatta yulaku yaumahumul ladzi fihi yus'akun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadharuhum. Kalau macam tu wahai Muhammad, fadharuhum. Ni perintah Allah pada Nabi. Kau tinggalkan je, biarkan. Fadharuhum Kata fadharuhum ni maksudnya biarkan je, biarlah. Tinggalkan mereka. Ayat yang ke-45. Surah At-Tur. Okey, surah 52 ayat 45 Surah At-Tur. Kembali balik pada ayat surah At-Tur tadi. Allah kata apa? Fadharhum. Maka wahai Muhammad, kau tinggal je mereka. Dah. Jumpa orang macam ni, audien macam ni, tinggalkan je. Hatta yulaku. Sehinggalah hari pertemuan nanti. Yaumahumul ladzi fihi yus'akun. Iaitu pada hari itu, mereka akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Iaitu merujuk pada hari akhirat. Kita dah sampaikan kerja dakwah dah. Tapi kalau datang provokasi-provokasi, kita boleh tahu audiens ni memang nak cari kebenaran ataupun memang sengaja tak nak menolak, memang nak menolak kebenaran. Kalau jumpa mereka macam ni, tak apa, biarkan je. Dah terlepas tanggungjawab kita. Tunggulah nanti pada hari kebangkitan. Jangan kita rasa terbeban pula. Sebab ni pada Nabi ni, Nabi bertugas sebagai Rasul. Tapi Nabi pun Allah suruh, ada benda yang kamu kena reserve lah. Reserve diri kamu. Dalam hal macam ni, biarkan, tak apalah. Okey. Muallaf ke, sesiapa saja kalangan keluarga kita, kita cuba sampaikan melalui pendekatan-pendekatan. Tapi selagi mana mereka dengar dan mereka tak melawan ataupun dia against kita, lagi itu kita sampaikan. Tapi kalau dia mula provoke kita dengan persoalan yang kita tahu dia ni bukan nak cari kebenaran, tapi dia buat itu untuk memerangkap kita. Contohlah, memerangkap ni bukan kita ni kata kita salah, tapi kita tahu kemampuan kita. Agama ni kebenaran, memang kebenaran. Cuma kadang-kadang ada benda kita tak tahu. Kadang-kadang ada orang tanya saya soalan pun, berkata saya kata saya tak tahu. Lebih-lebih lagi dalam perbandingan agama ni bukan kepakaran saya lah. Ada orang tanya macam ni, macam mana nak jawab dari sudut logiknya? Saya memang surrender. Itu bukan bidang saya. Ada benda macam tu, kita reserve lah. Saya minta maaf lah, saya tak tahu. Bukan kita mengalah, bukan nak kata ini bukan agama kebenaran. Tidak. Kita serah pada orang yang pakar. Tapi kalau persoalan tu semata-mata provokasi sahaja, tinggalkan. Sebab kita tak nak berlaku sampai benda yang sia-sia lah. Bercakap ni, dia pun cakap macam ni, akhirnya tak ada siapa pun dengar. Kita pun jadi lelah, jadi letih. Kan? Yang itulah yang dimaksudkan lah pada ayat ini. Kalau kita cakap dengan keluarga kita, selagi mereka tak against, teruskanlah dakwah. Tapi kalau mereka dah mula provoke kita, kita tak perlulah. Sebab kita nak jaga ukhuwah tu juga. Sebab itu Nabi SAW, dia di Mekah, Nabi ni berdakwah walaupun ditindas, bahkan sahabat Nabi dibunuh, Nabi tak keluar satu perkataan yang menyakiti pun. Tak pernah keluar. Bila Nabi sampai Madinah, dakwah, dan Islam berkembang, berjaya, Nabi balik ke kota Mekah, orang Mekah terima Nabi. Sebab apa? Mereka tahu Nabi ni tak pernah menyakiti. Itu penting kita sebagai pendakwah ni. Kita dakwah, orang tak boleh terima. Tak apa, berhenti dulu. Kita tunjuk melalui akhlak kita, melalui yang benda-benda yang lain. Yang penting jangan sampai bermusuh dan menyakiti orang. Sebab ada orang tak boleh terima dakwah kita ni kebenaran sebab mulut kita. Banyak kan? Saya sebagai asatizah pun, siapa-siapa pun, kadang kita takut benda tu lah. Orang bukan tak terima kebenaran, tapi sebab orang tak boleh terima percakapan kita. Benda tu yang paling kita risaukan. Jadi kita kena tahu batas kita lah. Alright? Ni orang tu tak boleh terima, kita pun ahli neraka ni. Macam-macam lah. Okey. Baik, insya-Allah kita berhenti dekat sini. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Semogalah ada manfaat daripada pertemuan ini. Insya-Allah masa akan datang kita akan habiskan sebab ayat ni sampai 49 je selesai dah ni. Tapi ada nanti di hujung tu nanti ada beberapa poin yang lebih utama lagi lah untuk sebagai amalan-amalan kita. Baik, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.